Jadi jenis telur. Jadi kalau banyak, boleh saja disapa ke nisab tu. Nak ayatnya ini bukan khusus dengan curi emas saja, curi perak saja, curi pitih saja. Tidak. Curi benda lagu tu pun kalau siapa nisab dia, kena kerak tangan juga. Dan tali ni jenis tali. Jadi kalau tali biasa pun kalau main banyak, tali rupiah apa, nah, kalau siapa 1,000 misalnya kita ada, dan nilai dia tu lebih pada nisab, kena. Dia bagi kau tu. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dia kata hadis ni nak mengingatkan pencuri-pencuri ni supaya jangan membiasakan diri mencuri. Mula-mula orang curi, dia curi benda-benda kecil lagu tu je. Gitu. Dia curi telur mula-mula kalau kapung lah, kalau kapung. Kita kata curi goni, curi tali, curi benda-benda kecil gitu. Tetapi kebiasaan itu akan membawa kepada dia mencuri benda besar, yang mana akhirnya dia ni dikira sebagai pencuri dan curi benda besar, kena kerak tangan akhir. Dia terbaik mana? Daripada buat hak kecil-kecil. Itu maksudnya. Hadis ni nak mengingatkan kita supaya jangan membiasakan diri dengan benda-benda yang tidak baik, apalagi benda-benda yang ada kena-mengena dengan hukuman had ini. Jangan. Sebab apa? Dia boleh jadi bawa ke situ. Jadi kalau anak-anak kita ke siapa-siapa kau, kena berat benar lah. Kita kena bagi peringatan, kena bersungguh benar, rusing. Sebab apa? Takut-takut terbiak tu jadi terbawa-bawa. Itu maksud hadis ini, kata dia. Itu yang keempat. Yang kelima, ini pendapat ulama. Dia kata boleh jadi mana seseorang pemerintah tu dia kerak tangan sungguh kerana curi benda yang tak sampai nisab dia, tetapi bukan sebagai melaksanakan hukuman had, tetapi sebagai melaksanakan hukuman ta'zir. Ta'zir ni boleh jadi benda tu tidak termasuk dalam had. Sebab kita kata dadah, tak ada termasuk dalam had, tapi pemerintah boleh sampai hukum bunuh tu. Jadi hak ni bukan nak kira setara tu tidak lagi, tetapi pemerintah dia boleh buat atas dasar siasat. Dia sebut kerana nak ajar orang jangan telitah pun nak curi ni, usahakan benda besar, benda kecil pun tengok kena. Bukan sebagai hak, tidak, tetapi sebagai siasat. Jadi hak sebagai siasat ni banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu. Misalnya hukum had minum arak 40, itu disebutkan diterima semua sebagai had. Hak 80 ada juga. Jadi hak 80 tu ramai ulama mengatakan hak 40 lagi tu sebagai siasah dia panggil, ataupun sebagai pengajaran yang lebih berat lagi. Sebab apa? Hukuman had minum arak ni dia agak ringan sikit nak banding dengan hukuman had yang lain. Kita akan jumpa akan datang lagu mana cara dia. Jadi tidak semesti dengan rotan sebab tidak semesti. Jadi macam-macam cara dia tu boleh jadi berasa ringan. Dengan sebab itu sahabat-sahabat ramai dia pilih jalan maknanya 80 kena sebab. Jadi semua ini semua dilakukan atas dasar siasah, bukan atas dasar had. Tidak. Jadi begitu juga ni kata dia, atas dasar siasah boleh jadi, atas dasar had tak boleh. Tapi kalau nak kira hak ni tidak berapa kuat lah, tidak berapa kuat, tidak molek sebenarnya. Sebab apa? Hukum had ini tak boleh kita nak main-main nak tukar-tukar lagu tu. Walaupun kita kata hak hadnya lagu ni jelas dah, hak ni kita buat sebagai gini, tak molek buat lagu tu. Kecuali kalau ada contoh. Kalau ada contoh tak apa. Ini yang kelima. Yang keenamnya, jadi sini tak ada. Ni ada sebut, ada juga dia sebut, tapi dia sebut qila. Ini pendapat yang keenam, iaitu Nabi SAW hak kata hadis ni dia keluar hadis ni pada ketika mana? Pada ketika mula-mula turun ayat Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pada ketika tu ayat itu mujmal, masih lagi tak jelas berapa kadar dia. Jadi sebagai pencuri masuk, dia kata lagu tu Allah mengutuk pencuri, dia curi telur kena kerak tangan, curi tali kena kerak tangan pada masa tu.
Lepas pada tu Allah SWT bagi tahu kepada dia ada nisabnya, qadar dia, baru kena. Hukuman had itu baru kena. Jadi hadis-hadis yang kita baca sebelum ni berkenaan dengan qadar dia tu hak kemudian. Kalau tidak, apa maknanya Nabi sebut tu? Apa makna Nabi sebut sebelum pada ni rubu' dinar ataupun 10 dirham dan lain-lain lagi tu apa makna? Jadi hak munasabahnya ketika ayat turun tu dia kata selalu. Mana ayat ni sebut secara mujmal, secara umum, dengan tidak dijelaskan secara terperinci lagi. Sebab apa? Sebab kes tak ada berlaku. Tak ada lagi. Tapi apabila kes berlaku ataupun sebelum tu lagi, mana dijelaskan pula. Maknanya qadar ni hak kena baru kena kat tangan lagu mana. Sebab apa? Sebab Nabi SAW juga dia bertindak sebagai mubayyin. Sebagai mubayyin, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau az-zikra, Quran ini, untuk engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Misalnya tentang kat tangan. Lagu mana kat tangan? Tangan ni daripada sini sampai ke sini boleh. Tangan belakang ni. Sebab tangan pasal ambil air semaya ke apa? Apa ni? Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan hingga ke siku. Tangan belakang, tangan lagi sini. Basuh tangan hingga ke siku. Jadi tangan lagi. Kalau nak kira. Jadi hak mana? Sekat mana? Itu perlu kepada bayan. Jadi ayat itu masih mujmal. Jadi hadis ini menjelaskan. Hak itulah hak moleknya. Kita kata. Jadi ada pendapat di sini berhubung dengan hak telur saat ini. Hak telur saat ini. Itu asal perkara yang kita perlu selesaikan berkenaan dengan hadis ini. Lepas tu Imam Nawawi sebut hak ni tak ada sebut dalam hadis. Takut-takut kita keliru lah. Jadi kita tak baca. Qala al-ulama, kata dia. Sebab ada dalam hadis-hadis yang lain banyak lagi. Wal hirzu masyrutun fala qat'a illa fima suriqa min hirzin. Kedudukan sesuatu barang itu di suatu tempat yang terpelihara adalah disyaratkan. Hak curi saat ni bukan curi tu kadar dia saja. Benda tu duduk mana? Duduk di tempat yang memang orang simpan boleh. Tempat simpanan. Kalau pitih tu sampai kepada cukup nisab dia pun tengah jalan jatuh, dia pun ambil. Tak kena kat tangan tu, naik mahkamah pun tak kena kat tangan. Walaupun sabit, memang dia curi lah, dia ambil senyap-senyap. Dia tengok orang tak ada, dia pun ambil. Hak orang jatuh tak tu. Sebab orang tak letak pitik tengah jalan, bukan tempat dia tu. Dia hirz. Hirz tu maknanya tempat yang sepatutnya disimpan benda tu. Kalau pitik, tempat mana? Tempat sepatutnya. Kalau kereta kamu tu, tempat lagu mana? Sepatutnya lah. Apa-apalah tempat yang sepatut dengan dia. Kalau letak tengah jalan, letak kursi, letak luar apa, tak ada lagu tu. Mana dalam orang tidak letak. Kalau orang nak simpan, orang tidak simpan situ. Tempat simpanan maksud. Itu syarat. Walaupun cukup nisab pun, kalau tidak di tempat simpanan dia, tak kena. Walaupun curi pun jelas dah curi memang tak kena. Itu dia. Wal mu'tabar fihi al-'urf mimma 'addahu ahlul 'urf hirzan lidhalik asy-syai' fa huwa hirzun lahu wa ma la fala. Jadi yang dikiranya ni tempat simpanan, ni tempat simpanan lagu mana? Mengikut uruf lah. Orang amal faham ni benda ni letak tempat ni kira tempat terpelihara dah. Masyarakat tu kata kalau benda lagu ni orang letak sini, orang tidak letak sini. Tapi boleh jadi urus di tempat lain benda tu tak ada erga gitu-gitu yang letak. Mungkin di tempat lain bererga benar benda tu, tapi di tempat dia tidak. Maka tidak dikira letak di tempat simpanan. Dikira tempat simpanan ni di tempat masing-masing. Urus orang amal masyarakat kira benda lagu ni kalau simpan sini, kira tempat simpanan dia tu. Ambil daripada tempat lagu tu. Kalau tidak, tak. Wa khalafahum Daud